Dua lelaki dipercayai menghina Nabi Muhammad SAW. Kita nak bagi tahu ni, Nabi Muhammad ni Allah. Kenapa masyarakat Malaysia tak boleh menerima yang Nabi Muhammad itu adalah Allah, yang disuruh Allah padanya? Dan saya juga berpegang bahawa Nabi Muhammad itu adalah pemegang pangkat bagi Allah. Ya. Sebab begitulah Nabi Muhammad tiada kemaluan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum subscribe, saya Hashim. Bagi yang dah subscribe, terima kasih. Sahabat semua, apa khabar? Semoga sehat selalu. Bagi yang tengok video ni, Allah berikan kebaikan dunia dan akhirat, dan dijauhkan daripada perkara-perkara yang menyimpang daripada ajaran Islam. Sahabat semua, baru-baru ini tunda rakaman video yang berdurasi lebih kurang 2 minit dan ada yang 52 saat dalam media sosial yang memaparkan dua lelaki dipercayai menghina Nabi Muhammad SAW dengan menyamakan nama Nabi Muhammad SAW dengan nama Allah, dan terdapat juga 4 orang remaja yang mengatakan sedemikian rupa. Assalamualaikum, nama saya Azrul Izzuan bin Muhammad Yasin. Dan saya Muhammad Syarani bin Muhammad Zakaria. Okey. Kita nak bagi tahu ni, Nabi Muhammad ni Allah. Kenapa masyarakat Malaysia tak boleh menerima yang Nabi Muhammad itu adalah Allah? Allah itu adalah gelaran bagi Nabi Muhammad SAW, dan dia tidak diberanak dan beranakan. Dalam surah Al-Ikhlas telah dinyatakan. Jika anda ingin mengetahui, boleh berjumpa dengan kami atau berhubung dengan kami di mana-mana. Kami sedia berjumpa dengan anda. Kami nak bantu, nak buka minda anda semua ni. Okey. Assalamualaikum, saya Muhammad Zulafiq dan ni kawan-kawan saya. Saya Ikmal Hafiz bin Muhammad Azlan. Saya Rizwan Fitri Jamaluddin. Saya Muhammad Asmullah bin Abdul Rahman. Kami ingin menyatakan kami menyokong ajaran Syiah yang menyatakan yang Allah itu adalah Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad itu tidak juga diperanakan dan juga tidak dilahirkan. Nabi Muhammad SAW juga adalah induk bumi, dan semua makhluk adalah cahaya nur baginda yang disuruh Allah padanya. Dan saya juga berpegang bahawa Nabi Muhammad itu adalah pemegang pangkat bagi Allah. Ya. Sebab begitulah Nabi Muhammad tiada kemaluan. Ya. So korang boleh berfikir mana yang benar atau salah. Ya. Tapi saya rasa benda ni benar dan sahabat kami pun rasa benda ni benar. Ya. Kami Saya menyeru. pun tak faham kenapa Jabatan Fatwa Negeri Johor memfatwakan ajaran Syiah ni sesat, padahal ia adalah kebenaran. Dan jika korang berminat nak tahu lebih lanjut, bolehlah jumpa kami berempat. Kami ada je untuk korang, untuk bantu korang. Okey. Ya. Yang mana mereka mendakwa bahawa Allah Subhanahu Wa Taala dan Muhammad itu adalah satu, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan yang paling teruk lagi, mereka mengatakan bahawa Nabi Muhammad SAW tidak mempunyai barang tersebut. Astagfirullah. Dan mereka mendakwah bahawa mereka adalah Syiah. Sahabat semua, sebenarnya ada usaha untuk mengelirukan umat Islam sekarang ni dengan pelbagai agenda mengatakan bahawa Nabi Muhammad SAW bersatu dengan Allah. Dan pemikiran ini sebenarnya telah pun bermula di Indonesia dengan seorang yang dikatakan ustaz tapi mentrinitikan Allah. Muhammad itu juga yang bernama Allah. Allah namanya Muhammad wujud. Jelas? Bukan Muhammad jadi Allah. Allah itu cuma nama. Wujudnya itu adalah Muhammad, yaitu menyamakan Allah dengan Nabi Muhammad dalam satu badan. Dan ada juga sebahagian yang mendakwa mereka adalah sufi yang telah mencapai makam yang paling tinggi. Daripada ucapan mereka tadi, itu adalah jelas satu perkara yang syirik dan merupakan fahaman yang bercanggah dengan Islam. Tidak kiralah mereka mengaku sebagai Syiah dan sebagainya. Dan ucapan yang mereka keluarkan itu lebih kepada fahaman orang Kristian, iaitu menggabungkan antara the Father, the Son and the Roh Kudus.
Jadi kenyataan yang sama juga dikeluarkan oleh orang Melayu kita adalah sama dengan apa yang dikeluarkan oleh beberapa fahaman daripada Indonesia. Termasuklah yang mengaku ustaz dan termasuklah beberapa orang yang berpegang kepada Kristian dan juga ada yang berpegang kepada Syiah. Kerana bercampur aduklah fahaman mereka. Untuk pengetahuan semua, Allah itu adalah Tuhan kita dan Nabi Muhammad SAW adalah pesuruh ataupun rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Sebagaimana jelas dalam rukun Islam, kita yang pertama, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang bermaksud aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad SAW adalah pesuruh Allah. Jelas dan terang, Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah. Nabi Muhammad juga adalah manusia biasa seperti kita. Cumanya Nabi Muhammad mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, beberapa kali Allah menegaskan dalam Al-Quran bahawa Rasulullah adalah manusia biasa. Seperti mana dalam Al-Quran, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai, yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku adalah manusia sepertimu yang diberikan wahyu. Dan Nabi SAW menjadi contoh dan ikutan kita, menjadi tauladan kita, kerana Rasulullah SAW berkahwin, Rasulullah memerintah, Rasulullah makan, Rasulullah minum, Rasulullah mempunyai anak, Rasulullah menangis, sedih dan sebagainya. Rasulullah mempunyai sifat sebagai manusia kerana Rasulullah adalah manusia. Sebab itulah agama lain tidak dapat mengikuti Islam, seperti Kristian. Mereka percaya kepada Yesus, tapi Yesus tidak kahwin, Yesus tidak ada anak, Yesus tidak berperang dan sebagainya. Contoh itu tidak terdapat kepada mereka. Termasuklah juga dalam Hindu dan sebagainya. Mereka tidak mempunyai contoh tauladan yang boleh diikuti seperti mana Nabi SAW. Kerana Nabi SAW adalah manusia yang mana kita mengikuti Nabi SAW. Dan perkara ini Allah tegaskan juga dalam Al-Quran yang menjadi buku panduan kita, yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh dalam diri Rasulullah terdapat teladan yang baik bagi kamu. Jadi jelas pada Rasulullah adalah contoh yang baik buat kita. Nabi SAW solat siang malam menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah memuji Allah, Rasulullah buat amal soleh. Maka kita mengikuti cara sunnah Nabi SAW dalam setiap kehidupan kita. Dan Rasulullah sendiri mengaku bahawa baginda adalah manusia keturunan Adam. Sebagaimana dalam hadis, Ana sayyidu walidi Adam yawmal qiyamah, wa awwalu man yanshaku anhu al-qabr, wa awwalu syafi'in, wa awwalu musyaffa'. Yang bermaksud, Nabi SAW adalah penghulu kepada anak Adam pada hari kiamat. Baginda adalah orang pertama yang bangkit dari kubur, orang pertama yang memberikan syafaat, dan orang yang pertama kali diberi hak untuk memberi syafaat. Maka Rasulullah adalah penghulu kita. Tiba-tiba pula ada yang mengatakan Allah itu Nabi, Nabi itu Allah. Astaghfirullah. Jelas dan terang ucapan itu telah pun mensyirikkan Allah, menduakan Allah, menyekutukan Allah. Sedangkan Allah itu adalah Esa. Allah tidak bersatu dengan mana-mana pun makhluk di muka bumi ini. Dan tidak ada sembahan yang kita sembah selain Allah Subhanahu Wa Taala yang satu sahaja. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad bahawa Allah itu adalah Esa. Jadi sahabat semua, semoga mereka yang mengatakan seperti itu diberikan teguran dan juga pelajaran yang baik, dan para asatizah kita dapat menegur mereka dengan lebih baik agar mereka lebih faham, agar mereka kembali kepada ajaran Islam yang sebenar. Sebab mereka masih muda lagi dan terjebak dengan fahaman Syiah dan sebagainya. Sungguh fahaman Syiah ini adalah bahaya dan tidak betul. Mereka bukan hanya mengatakan Nabi Muhammad adalah Allah, tetapi mereka juga mengatakan bahawa Sayyidina Ali adalah Tuhan pada hari kiamat. Wa Ali bin Abi Talib Rabbana yawm al-qiyamah. Ali bin Abi Talib Rabbana yawm al-qiyamah. Wa akid Ali bin Abi Talib alaihi salam Rabbana yawm al-qiyamah. Bagaimana mungkin manusia dianggap sebagai Tuhan? Bagaimana mungkin Nabi dianggap sebagai Tuhan dan disamakan dengan Tuhan? Tidaklah fahaman itu dan juga perkara itu menyerupai orang-orang Nasrani yang menggabungkan Allah, Nabi Isa dan juga Roh Kudus. Pesan saya kepada semua, terutamanya kepada remaja-remaja pada masa kini, belajarlah agama dengan masuk ke pondok ataupun ke madrasah. Jangan hanya belajar agama dengan sembang di kedai makan, berjumpa dengan sesiapa macam tu sembang kemudian ikut. Sungguh sekarang ni Ghazwatul Fikir ataupun serangan pemikiran semakin menjadi-jadi. Lain lagi dengan hiburan yang banyak, LGBT yang cuba dinormalisasikan, dan bermacam-macam lagi perkara pada umat Islam pada masa sekarang. Ujian yang kita hadapi. Ingatlah bahawa Allah itu adalah Esa.
tidak ada sembahan selain Allah, dan Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah, yaitu Rasulullah, menyampaikan mesej kepada kita umatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup sekedar itu sahaja. Maaf jika ada salah silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.